Saya ucapkan tahniah pada yang join. Okey, saya sangat berharap korang akan jaga kesihatan korang kan. Kalau kita tengok semakin banyak sangat kes sekarang ni. Allah Akbar, sekejap saya terpadam pula. Form 5. Okey. So banyak sangat. Jadi tolong jaga. Saya tak nak kamu nak stres-stres. Okay, tak join kelas. Tapi bersyarat bagi tahu saya, kemudian kamu tengok rakaman. Sebab saya dah rakam. Awak tengok semua bahan yang kita guna, saya akan share dekat korang kan? Betul tak? Tapi saya tengok berapa orang je yang tengok. Tengok yang tak join kelas 6-7 orang. Tapi yang tengok, saya tengok dalam rakaman tu seorang, 2 orang. Okey. So, ada apa-apa soalan tak sebelum kita mulakan minggu lepas ataupun hari Isnin baru ni kita semua nampak tak? Saya cakap syok-syok sendiri korang. Nampak Okey, jadi minggu lepas hari Isnin hari tu kita dah tengok dah. Okey, graf fungsi ni saya dah tunjuk kamu macam mana graf sin, macam mana graf cos, macam mana graf tangent. Betul? Okey, siapa nak cerita kat saya? Cerita sikit lah apa ciri-ciri graf sin. Cerita sikit. Cepat. Siapa? Cepat Alip. Siapa? Ni tak ada yang hari ni. Ni minggu lepas ada. Hari ni tak ada juga korang. Aduh. Okey cepat. Siapa nak bagi tahu? Saya dah ajar dah ni. Sebelum saya masuk yang seterusnya sebab ini adalah topik terakhir, tajuk graf fungsi. Jadi kita nak tengok macam mana graf fungsi sinus tu macam mana. Kosinus macam mana? Tangent macam mana? Semua dah tunjuk. Jadi sekarang korang cuba cerita sikit dekat saya. Apa dia? Cepat. Graf sin ni Graf dia sin. start daripada kosong. Jadi minimum dia 1 dan minimum dia negatif 1. Okey, graf sin alih kata start dari kosong. Betul ke? Anak-anak dara, Fatihah, Fatihah ada tak? Fatihah? Ya, cikgu. Okey, betul tak Alif cakap tu? Tak tahu. Tak tahu kau. Tak tahu ya. Kau tak boleh nak buat alasan tak ada. Saya dah cakap siapa yang tak join, tolong tengok rakaman. Dan saya dah share dah rakaman dalam grup. Okey. Saya nak lepas ni korang mesti tengok balik. Sebab saya dah ajar dah benda ni. Nampak tak? Okey. Jadi kat sini dah nampak dah. Yang kamu tak tengok apa yang saya kongsikan. Jadi hukum dosa, dosanya pada kamu. Sebab saya dah buat apa yang sepatutnya. Okey. Tengok balik. Okey, so ini adalah graf sinus ataupun graf sin boleh, sinus boleh, tak kisahlah. Ni sin. Okey, macam Alif cakap tadi, dia bermula dari origin point iaitu titik asalan. Titik asalan iaitu kosong, kosong. Ini dia kosong, kosong. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, itu kosong, kosong. Alif cakap tadi, dia punya maksimum 1, minimum dia negatif 1. Tetapi sebenarnya tidak semua soalan mempunyai maksimum 1 dan minimum negatif 1. Okey, kalau kamu ingat minggu lepas saya dah tunjuk kamu cara nak lukis ni, okey, dan saya menggunakan kaedah AddMath. Kan, saya cakap kalau ikutkan dekat sini dia ada yang formula cari bilangan tempo dia semua kan. Saya ajar kamu sebab soalan ini sketch, laka. Laka ni ibaratnya kau tutup mata, kau lukis, kau dapat 1 markah. Tapi takkanlah kau nak dapat 1 markah. Sebab ini antara yang mudah. Walaupun bila tajuk trigonometri ada sin, cos, tangent macam susah. Tapi untuk lakaran graf ini mudah. Dan sebenarnya ni budak AddMath pun belajar. Jadi korang untunglah. Jadi graf sin macam tu. Okey, dia laka, dia bukan plot. Walaupun dekat contoh ni dia buat dekat kertas graf. Tapi dalam peperiksaan kamu tak perlu buat dalam kertas graf. Kita akan buat dekat test pad yang disediakan. Macam tu. Okey, sebab dia laka. Macam minggu lepas saya dah tunjuk dah. Bila kita laka, saya gunakan baris kan. Macam kita test pad kan kertas ada garis-garis. So dekat situ kita akan nampak mana maksimum, mana minimum dia. Okey? Okey, itu graf sin yang Alif dah terang. Okey, next. Siapa saya nak tengok ni, siapa yang boleh. Okey, sebelum tu kehadiran jangan lupa isi dalam borang. Okey, dalam borang ni macam biasa. So saya nak tengok sekejap siapa yang hari ni 12. Okey. Okey, Dina. Dina, saya panggil Dina, anak saya yang menyaut. Okey, Dina. Dina, cerita saya graf seterusnya apa Dina? Saya nampak Dina dah tanda. Dah tanda kehadiran. Maksudnya Dina ada. Dina ada. Okey Dina.
Dina, lepas ni graf apa Dina? Cepat. Dina. Dina. Sudah terkeluar itu. Dah terkeluar. Aduh, kenapa panggil yang terkeluar sih? Okey. Aish Wafiyah. Aish. Ya. Cerita Aish. Tak apa. Salah tak apa. Baru saya tahu yang kau tu faham ke tidak. Kalau saya je ajar, kau orang pun dengar je. Silap-silap kau tertidur. Baik, sekarang kau yang ajar aku pula. Cepat. Okey, Dina. Dina pula. Aish. Kos ni graf dia bentuk macam mangkuk. Macam mangkuk. Okey. Okey. Tak apa. Cakap je. Teruskan. Dia kalau kau sebut je. Kalau kau rasa dah tak nak sebut, kau cakap kau dah. Okey dah. Okey dah. Okey, Dina kata, okey, Aish kata macam mangkuk. Okey, kita nak tengok siapa kata ni Rasha. Betul ke dia kata macam mangkuk? Rasha. Betul. Okey. Okey. Siapa yang nak share dalam Telegram pun boleh saya akan tengok. Okey, so dia kata macam mangkuk. Kita tengoklah manalah dia. Ada orang masuk pula. Bila aku dah share ni lah orang nak masuk. Saya dah kata kan jangan masuk lewat. Okey, sekejap okey. Dah masuk dah? Siapa makcik yang baru masuk? Dapat masuk dah? Alhamdulillah Amir ada. Alhamdulillah Amir. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah. Korang memang hebat. Korang memang kelas kalau tengah hari korang baru ramai. Okey. So kita teruskan. Mana tadi? Okey. Tadi Aish dah sebut dah. Okey, kata macam mangkuk. Ini pun macam mangkuk tapi ni mangkuk terbalik. Okey. So, mana dia graf kos? Betul lah tu macam mangkuk. Tapi mangkuk ni ingat, mangkuk ni kau tak boleh letak sup, nanti tumpah. Kan? Kenapa saya kata kalau letak sup jadi tumpah ni? Kenapa? Siapa nak jawab? Cuba kau fikir, ni mesti tak pernah pergi dapur. Tak tengok mangkuk kat dapur. Apa dia? Sebab bawah dia tak luas kawasan. Okey, jap saya nak tutup kamera dulu sebab saya nak baringkan saya punya laptop nak conteng. Yes, betul kan? Jadi kalau awak tengok ni, mangkuk ni jangan digunakan untuk letak sup. Habis nanti sup tumpah. Okey, jadi sebab tu minggu lepas saya dah ingatkan, saya dah memberi penekanan bahawa untuk graf kos kamu pastikan ni dia lengkuk macam ni. Tak mau buat graf kos tu begitu. Ini bukan graf kos, ini besen ni. Ni kau letak kat rumah dekat dapur. Tak nak. Dia graf dia begitu cantik je. Tu dia. Jadi tak boleh letak sup. Okay, dia akan tumpah. Okay, itulah graf kos. Okay, good. Okay, saya nak awak kenal dulu bentuk-bentuk graf baru kita teruskan nanti. Okay, next. Ini adalah graf tangent. Graf tangent ni paling senang. Kenapa saya kata paling senang? Sebab bentuknya lain daripada yang lain. Jadi kalau graf sin dengan graf cos ni, korang macam ala-ala, alamak, ya ke? Macam mana sin macam mana, cos macam mana? Okey, contoh, kamu terlupa graf sin dengan graf cos tu macam mana, apa yang perlu kamu buat, sekiranya kamu lupa, kamu tekan kalkulator. Tekan kalkulator, sin kosong. Tengok ni, tekan kalkulator, sin. Mana sin? Ini sin kosong. Tu dia. Sin kosong. Dapat berapa? Kosong. Jadi awak tahu sin itu bermula daripada origin point iaitu titik asalan. Sebab biasanya pelajar awak budak admat pun lama je kalau diorang tu macam budak admat kan, tapi diorang pun tersilap graf sin ataupun graf cos. Walaupun dah cakap dah banyak kali graf sin bermula daripada origin point, graf cos itu bermula daripada x and y intersect yang bernilai. Okay, kadang-kadang pelajar tersilap. So, bila awak terlupa yang ini, terus tekan kalkulator untuk sin kosong. Cukup awak tekan yang satu je. Kalau awak dah tahu sin kosong-kosong, so awak tak confuse lah. Sin bermula daripada origin point iaitu titik asalan. Manakala cos ikutlah pada soalan.
Okay, then itu graf tangent. Okay, saya dah tunjuk dah hari tu di mana dikatakan sebagai color dia apa, maksimum, minimum, kita nak tengok. Tangent ni sebenarnya ni okay, ni saya pun tak pasti kenapa buku ni tak buat. Ini ada satu garis ini kita ada garis, di mana garis ini garis yang tidak boleh disentuh oleh graf. Kita panggil dia garis ni adalah garis asymptote. Di mana garis ini merupakan garis yang tak akan disentuh oleh graf. Graf tangent ni dia tak ada maksimum, dia tak ada minimum. Okey? Kenapa dia tak ada maksimum, dia tak ada minimum? Graf ni sebenarnya dia akan naik terus. Kau tengok ni saya duk terbengkok-bengkok. Okey, terus saja. Dia sekadar menghampiri garis putus-putus ataupun garis asymptote, tetapi dia tak ada dia tidak akan menyentuh. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator tangent 90. Okey, tekan. Tekan kalkulator, tangent 90 darjah. Okey, tekan. Berapa dapat? Berapa? Dapat math error. Dapat math error. Tangent 270. Yang perempuan mana? Tak ada suara perempuan. Okey. Jadi kalau awak tekan kalkulator, tangent 90 dan tangent, tangent 90. Okey, tekan sama dengan you dapat boom, math error, meletup kalkulator, tak ada nilai, math error, tak ternilai benda tu. Okey, then tekan tangent 270. Awak tekan tangent 270 pun sama. Okey. Tangent 270, dia pun dapat math error. Ini menunjukkan nilai tangent 90 dan 270 tak akan ada. Macam tu. Jadi sebab tu graf ini tidak akan sentuh garis putus-putus. Dia sekadar menghampiri. Clear? Boleh Jadi nanti kalau orang tanya, kenapa ni garis putus-putus ni? Jadi kamu dah tahu, garis putus-putus merupakan garis yang tidak disentuh oleh graf tangent. Boleh? Okey, ada soalan? Ada ke? Tak ada. Okey, tak ada. So, ini nampak nota kat tepi. Tangent 90 dan 270 tidak tertakrif. Itu yang dimasukkan dekat kalkulator tadi, math error. Okey, you tengok dekat sini. Okey, bermakna awak ni silibus baru tau. Tajuk ni dulu tak ada lakaran. Tak ada. Sebelum ni tak ada lakaran. Yang belajar lakaran ni budak AdMaths. Jadi sekarang ada lakaran. Okey. Jadi kalau dah lakaran, soalannya tak keluarlah dalam kertas 1, dalam kertas 2. Tetapi dalam kertas 1 dia akan keluar macam mana? Dia dah ada lakaran macam ni. Tinggal dia tanya nilai. Okey? So, yang ini awak tengok. Dia kata tentukan contohlah. Okey? Awak cara menjawab kertas 1. Kertas 1 ada berapa jawapan? Hello? Ada 4 jawapan. Engkau kalau nak tembak, engkau kena tembak dengan cara yang betul. Jangan main tembak saja. Okey. Nak cara yang betul tu macam mana? Tapi kalau engkau faham, janganlah tembak. Ini kes engkau ala-ala confuse. Ya, apa ni? Aku nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Jadi tembak dia. Okey, contoh yang ini. Kamu tengok cara mata kasar. Ni tak main kira-kira. Tak ada kira-kira, tak tekan kalkulator. Ini dah nak hantar ni. Ni graf sin ke graf cos? Cos. Saya dengar ada sin. Okey, graf cos. Kenapa cos? Walaupun tadi kawan kamu kata mangkuk. Ini mangkuknya dah pecah. Mangkuknya pecah. Dia sekerat jalan je. So, dia sampai sini saja. Okey. So, kenapa dia cos? Okey, awak tengok dia bermula di nilai 1 pada paksi Y di mana X-nya kosong. X-nya kosong. Bermakna ini adalah graf cos. Kenapa lah guna warna ni? Okey, so ini adalah Y sama dengan cos X. Jadi soalan ni kata tentukan sama ada setiap trigonometri berikut adalah graf sin, cos ataupun tangent. Jadi dia adalah graf cos. Okey, soalan B graf apa? Graf tangent. Ya, soalan B ada graf tangent. Soalan C graf apa? Graf sin. Okey, kenapa awak kata graf C ni graf sin? Sebab dia dari origin. Okey.
Okey, saya dengar daripada origin lagi. Dia apa? Tak habis cakap tadi. Lagi? Ada? Ada Okey. mangkuk. Ada mangkuk. Tapi tadi kos yang ada mangkuk. Kau kata yang mangkuk tadi kan kos. Okey. Daripada origin tu betul. Tetapi, korang kena hati-hati. Dekat sini sebenarnya dia bukan titik asalan. Dia bukan origin point. Sebab paksi X-nya 180. Origin point sekiranya dia kosong. Maksudnya paksi X kosong, paksi Y pun kosong. Baru ini origin point. Baru dia adalah titik asalan. Tapi dalam kes soalan ini, dia bukan titik asalan. Tetapi kita nak tahu dia sin atau bukan, awak tekan kalkulator sin 180. Cuba tekan. Sin 180 dapat apa? Kosong. Kosong. Dapat kosong. Okey, cuba tekan tangent 180. Tangent tak payahlah sebab kita dah tahu. Cos 180. Negatif 1. Sedangkan dekat sini nilainya kosong. Jadi awak dapatlah jawapan ini adalah graf sin. Faham? Boleh? Jadi itu cara tembak. Nak tembak jangan main gedebum je tembak. Tengok dulu. Ni cos. Dan you boleh check sebenarnya dengan menggunakan kalkulator. Boleh? Okey? Ada soalan? Ada soalan? Ada juga. Okey, kita nak lakar graf. Awak tengok. Kita nak lakar graf soalan nombor 2. Okey. Saya akan tunjuk kamu lakaran. Saya tak akan menggunakan kaedah yang ada dalam buku teks ni. Saya akan tunjuk macam mana budak MX lakar graf. Sebab dia mudah. Dia mudah. Tengok saya bagi contoh. Y sama dengan, contohlah saya kata 2 sin X. Okey. Saya punya range julat saya X sampai 360. Okey. Lepas tu, seperti biasa, mesti guna pembaris Okey. Sebab saya, bila saya share screen macam ni, saya buat slideshow, saya tak boleh keluarkan pembaris. Okey, sekejap Korang guna pembaris tau. Sekejap Kalau tak, saya buat kat dalam ni je lah. Okey. Mana pembaris saya? Ni. Okey, jadi gunakan pembaris. Lakaran dia mesti guna pembaris. Okey, saya buat garis. Okey, dan di sini. Okey, ini awak punya paksi X. Okey, so settle. So, apa yang perlu awak buat dekat sini, kita teruskan. Awak tengok. Ni. Okey. Kita akan letakkan, ambil ukuran pembaris. Kalau tadi, kalau awak tengok saya guna pembaris, saya boleh gunakan macam ni. Saya letak satu pembaris sebagai tanda. Kan? Supaya saiz graf awak sama. Dia tak ada skala tau. Dia tak ada skala. Saya buat macam tu. Okey, buat macam tu. Nak buat berapa? Sukati. Tak kisah pun. Lebih tak apa. Nanti saya tunjuk. Kalau lebih kita padam. Okey, itu graf awak. Okey. Awak, graf kita ni dilukis pada kertas bergaris. Test pad. Okey, sorry. Sepatutnya saya masukkan jadual ni tadi. Kalau saya insert jadual ni, awak akan nampak Tengok ya. Sebab ni saya nak awak buat betul-betul. Okey, tengok. Kita buat dekat sini. Okey. Okey, ni contoh. Alamak. Giant. Apa dia tak boleh gerak? Biasa saya buat kat Word. Hari ni. Tak apalah. Okey, maksud saya macam ni tau. Ni kan, ni awak punya ni. Okey. Boleh pun. Kan awak buat paksi Y, ini awak paksi X. Tadi kita dah ukur. Awak tengok A kita ni 2. So kita guna 2 baris. 2. Kosong ke bawah pun 2. Negatif 2. Faham? Faham? Faham, Cikgu. Okey, dia tak ada skala tapi maksudnya kita gunakan macam tu. Maksudnya satu baris tu satu nilai. Kenapa pembaris saya? Kat sini. So, saya ukur. Saya ukur supaya saya punya saiz graf itu sama. Okey, ukur berapa nak guna satu pembaris? Boleh. Awak nak guna 2 cm? Boleh. Jangan kecil sangat. Nanti awak susah nak lukis. Okey, contoh macam tu. Okay, sekarang you tengok soalan dia Y sama dengan sin 2 sin X. Apa maksud 2 sin X dekat sini? Okey, kalau awak tengok, okey, apa yang perlu kamu lakukan adalah okey, boleh pun turun. Okey. Alah, dia tak turun sekali. Sian.
Tak apalah, saya biarkan kat situ Okey. Jadi sekarang apa yang perlu buat ialah tengok ni dua, kita dah letak dua atas, dua bawah, negatif positif. Okey, ni sebelah X ni berapa nombornya? Berapa sebelah X nombornya? 1. 1. Bermakna kita akan buat satu tempoh, satu cycle, satu putaran. Okey, graf sin dia positif. So kita lukis ke atas. So saya letak ni sebagai kita punya titik maksimum, ni titik minimum. So kita pun gerak. Tu dia. Tu dia. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Berani kau tak cakap tak cantik Okey, so terus letak 360 darjah. Ini kosong, ini 360, so sini 180 darjah. Settle. Senang ke susah? Senang tak? Boleh? Okey. Contoh saya ubah. Saya tambah lagi, tengok sini betul-betul. Okey, kita ini tadi untuk graf Y sama dengan sin 2X. Jadi sekiranya sebenarnya saya kalau guna words tu dia lagi senang saya nak masuk. Sekejap Saya ambil mana kita graf saya Okey, boleh dah ni. Okay, saya tunjuk kamu sekiranya kita buat dalam dekat testpad kan. Nanti kan awak jawab soalan peksa, awak buat dalam testpad. Okey, tengok. Tapi bila saya guna Word ni, kelemahannya saya tak ada pembaris. Jadi awak kena tahu macam mana nak lukislah sebab ni dia tak ada pembaris. Okey. So, apa yang perlu buat dekat sini, kita akan tengok seterusnya. Okey, saya gunakan ini. Ini maksudnya macam testpad awak lah. Kan testpad awak bergaris-garis senang. Okey, kita tengok soalan. Soalan saya, Y sama dengan apa pula? Kita gunakan negatif pula. Negatif 3 cos 2X. Julat ataupun range masih lagi 360 darjah. Okey, saya tak guna pembaris sebab dekat words ni saya tak ada pembaris. Okey, jadi maksudnya saya guna pembaris. Sekarang ni saya guna pembaris. Awak je tak nampak saya guna pembaris. Okey, sebab saya guna pembaris yang betul-betul pembaris. Bukan pembaris kat dalam tu. Okey, ni garis. Okey, so saya buat garisan. Jadi nanti periksa macam ni lah kertas awak kan, testpad awak. So 3. Ni 3. 1, 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tu dia. Sorry. Okey, lepas tu saya buat ukuran. Okey, ukuran saya gunakan dekat sini. Okey, saya letak ni satu, saya buat. Okey, so saya buat lagi. Ni saya buat tanda ni supaya graf saya mempunyai saiz yang sama. Graf dia graf cos. Graf dia graf cos. Graf dia graf cos. Jadi, sorry. Saya nak buat sin dulu. Tadi sin positif kan? Saya nak buat sin negatif. Okey, saya buat sin negatif dulu. Sebab tadi sin positif, saya kena tunjuk kamu untuk sin negatif. Okey, so sini sin. Okey, sin 2x. Negatif 3 sin 2x. Jadi, kalau sin negatif, atas ke bawah? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. So bawah tu dia ada minimum, saya letak di sini. Saya letak dekat sini, ini penanda. Penanda supaya awak tahu anggaran nanti kena dekat situ. Okey, awak ambil ni, kita buatnya stop. Kalau budak MX dia ada padam-padam lagi, ditambah sikit awak ni belajar asas dia. Okey. Okey. Tu dia. So, letak ujung sini 360. Sini kosong, ini 360, tengah-tengah 180. Settle. Nampak? Okey, sekarang ni sebenarnya bila awak nak lukis ni bukannya mudah tau. Okey, bukan mudah cara nak lukis tu. Menggigil-gigil awak nanti. Tak apa, nanti lepas ni saya suruh awak buat. Saya nak tunjuk dulu. So, tadi sin positif dah, sin negatif dah. Kita tengok graf cos. Y, cos ni kena hati-hati. Okey, kita ambil berapa? Kita ambil 4. 4 cos 2x. Okey, kosong
X sampai 360. Awak kena ingat tau, soalan ini tidak semestinya dari 0 sampai 360. Dia boleh keluar macam-macam. Tapi saya buat dulu untuk sampai 360 nak terang awak. Okey, so sama juga saya guna pembaris untuk saya punya paksi Y dan saya punya paksi X. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, ni paksi Y, X, Y. Dia 4. 4 ni sebenarnya saya nak tunjuk ke awak, 4. Kalau awak buat 4 baris ke atas, 4 baris ke bawah, nak lukis ni besar. Bila lukis besar tu akan agak sukar. Jadi 4 ni awak boleh guna 2 baris. Jadi kita macam guna skala lah. Kan? Kalau sini 0, sini 4, maksudnya sini 2. Kat sini negatif 2. Nanti 1 kat tengah-tengah, 3 kat tengah-tengah. Macam itu. Faham? Faham? Boleh? Okey. Kalau sign, tadi saya guna titik dekat sini dengan di sini. Ini titik dia. Okey, di sini dan di sini titik dia. Sekarang kalau cos, titik dia yang nak bagi sama, dia bermula daripada paksi X negatif. Dari situ macam tu. Okey, kemudian macam tu. Okey, macam tu, macam tu. Tu dia. Okey. Nak berapa lebih tak apa boleh. Okey. Cos awak tengok di sini dia kata positif, bermakna ke atas. Graf cos positif ke atas. Okey, teruskan. Okey, ini macam tadi ada titik. Sorry, saya terlupa tadi pula. Okey, so graf cos. Tu dia. Okey, dan awak kena ingat, kita nak daripada 0. Bermakna di negatif saya kena padam. Okey, adakah saya dah jawab dengan betul untuk soalan ini? Dah belum? Belum. Kenapa? Kena buat lagi satu mangkuk. Bagus. Kenapa? Macam mana awak tahu ada 2 mangkuk? 2X tu? Yes. Alhamdulillah. Maksudnya awak ingat apa yang saya dah ajar minggu lepas. Alamak. Itu dia. Nampak ada 2 mangkuk. Sampai je 2 mangkuk ni habis. Letaklah 360. Sini 180. Settle. Okey. Kenapa tadi saya suruh awak buat dari sini? Dah buat-buat lepas tu pergi padamlah pula. Kenapa? Dia ada sebab. Okey, sebab untuk ini lakaran ni tak pernah keluar lagi sebab dia baru kan. Jadi salah satu apa yang saya nak kongsikan, kalau dalam app maths dia nak tengok graf cos, dia memang akan tengok engkau punya paksi Y ni. Kenapa? Kenapa? Iaitu apabila kamu buat dekat situ, contohlah kamu terbuat tajam. Okey, ni dia. Contoh kamu terbuat tajam. Pemeriksa akan tolong cantumkan. Nampak je tajam, dia dah bukan graf cos. Dan awak tentunya berhati-hati. Cikgu kata jangan tajam. Engkau pun buat. Fulamak. Cantik. Pemeriksa tolong cantumkan. Ada straight line, juga bukan graf cos. Tetapi sekiranya kamu dah buat dari kiri kawasan negatif tadi, okey, lepas tu padam. Pemeriksa cantum, pemeriksa tak boleh nak kata apa-apa. Dia terpaksa akur yang kau buat dah terbaik. Tapi awak padamlah sebab soalan nak daripada 0 darjah. Faham? Setakat ni boleh ikut? Okey, good. So, ini cos. Habis cos, itu cos positif. Cos negatif pun sama. Okey? Okey, and satu lagi kat sini adalah graf tangent. Okey, graf tangent, kalau awak tengok, apakah dia graf tangent? Okey, graf tangent ni awak kena letak garis putus-putus macam cos. Okey, contoh soalan saya, Y sama dengan 2 tangent X. Contoh macam tu. So, saya buat juga, ni paksi X. Okey, then paksi Y awak. Jaga kesihatan ya. Okey, jangan keluar kalau tak perlu keluar. Okey, awak tengok kita kena macam cos tadi kan dia bermula dekat sini kan. Ni dia. So tangent pun sama, tangent pun sama. Jadi saya akan buat garis putus-putus. Okey, saya akan buat garis putus, saya letak pembaris.
Sini kiri pembaris saya letak garis putus-putus. Kanan pembaris saya letak garis putus-putus. Lepas tu saya ambil lagi pembaris, saya letak lagi. Berapa banyak tak apa, lebih tak apa, jangan kurang. Tapi berat tak boleh. Berat jangan lebih. Jangan berat lebih. Kurang pun tak boleh juga. Berat kurang tak boleh juga. BMI tak lepas. Okey. So itu kosong. Okey, kalau awak tengok ni ini macam tak berapa sama sikit ini sepatutnya saya kena tunjuk awak, nanti awak kata cikgu buat hari tu tak sama. Kan. Jadi saya kena buatlah betul-betul. Okey, ini berada di tengah-tengah dia. Sebenarnya sama tadi sebabnya guna pembaris yang ini kan dia. Tu dia. Okey, so ini paksi X, ini paksi Y awak. Dia kata 2. Tangent ni saya dah kata dia tak ada maksimum minimum. Jadi awak letaklah seperti biasa 0, 1, sini 2, kat bawah ini negatif 2. Okey, jadi tangent kat sini sebelah X nya berapa nombornya? 1. 1. 1. Jadi 1. Kita akan buat dari atas. Sebab dia positif. Okey. Sini. Sini. Dah, sini. Jadi inilah dikatakan 1. 1 dia tak tulis. Jadi 1 tu maksudnya awak ada atas ni 2, bawah ni ada 2. Dia sama juga dengan yang atas dekat cos ke dekat sin. Bila dia kata one cycle, apabila dia boleh menghasilkan satu bentuk macam tu. Dia bukan bulatan lah. Sebab kalau awak tengok cos ni, ni tadi graf sin kan. Graf sin, one cycle dia, awak tengok dia berbentuk macam ni. One cycle dia, ni separuh, ini separuh. Itu satu cycle atau satu putaran atau satu tempoh. Untuk cos awak tengok ini suku, setengah, suku. Itu satu putaran. Okey. Manakala tangent, kalau awak tengok nak kira tempoh dia sampai sini. Jadi sekarang awak kena ingat saya membuat lakaran untuk 2 pi. So untuk tangent dia ni atas 1. Okey, ada 2 dekat atas, 2 ada di bawah. Tu dia. Okay, so itu 3 graf. Cos ada, sin ada, tangent ada. Okay, hari tu saya dah ada suruh kamu jawab soalan dalam modul, betul? Betul tak? Dalam modul. Okay, jadi sekarang saya nak tolong tunjuk gambar dekat. Buka kamera, saya nak tengok. Buka kamera, tak nak tengok muka korang pun tak apa. Korang tak nak tunjuk muka tak apa. Saya nak korang tunjuk korang punya graf yang korang dah buat. Boleh? Siapa nak tunjuk dulu? Okay, saya stopkan dulu saya punya share screen. Okay, siapa nak tunjuk dulu? Cepat. Cepat, siapa nak tunjuk dulu? Tak ada orang. Siapa nak tunjuk? Ni tak buat dah ni. Buat tak? Oi. Hai manusia dalam ni ada 16 orang. 2, 4. 16 orang. Okey, cepat. Siapa? Alif? Boleh tunjuk Alif? Alif? Cikgu. Cepat. Saya nak tengok modul. Tunjuk. Onkan kamera. Tunjuk buku awak je. Yang awak dah buat. Saya kan ada suruh buat graf kan? Ni tak buat lah ni. Secara jujur, siapa yang tak buat langsung lagi? Saya cikgu. Ha? Saya tak buat lagi. Nampak tak? Nasiblah hari ni saya tak masuk tajuk baru. Awak tengok berapa ramai yang angkat tangan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, semua. Okey, Rasha. Rasha, awak tak angkat tangan. Nurul Fatihah. Fatihah dah buat? Belum. Dah tu tak angkat tangan. Nampak tak? Tak ada button. Tak ada button angkat tangan. Okey. Nampak tak? Awak sendiri tak berusaha untuk buat. Line slow. Okey. Boleh tak sekarang ni saya nak awak buat. Kita punya kelas sampai pukul 1:30. Kita ada lagi masa 30 minit. Okey. Sekarang buat. Okey. Awak tengok dekat modul muka surat 95 kan? Betul tak? Cikgu. Okey.
Cuba buat sekarang, lepas tu saya nak korang tunjuk. Buat sekarang. Buat sekarang, lepas tu on camera tunjuk gambar tu je. Okay, buat sekarang. Buat sekarang. Okay, siapa dah terus boleh share. Salam. Okay. Siapa dah siap? Boleh tunjuk gambar? On camera? Tangent soalan 2 tu. Mana tu? Okay, sekejap Soalan nombor 2. Oh. Jap. Mana dia? Muka surat 95 Okey, kenapa? Soalan nombor yang mana, Lip? Yang B nombor 2. B nombor 2. Okey. Jadi, okey. Yang tu saya tak ajar lagi. Jadi saya nak, dia dah buat macam tu Okey, nombor 2, B nombor 2, soalan A nombor 3 tu saya tak ajar lagi. Jadi yang tu awak tak payah buat dulu. Saya tunjuk kejap lagi. Saya tunjuk kejap lagi. Awak buat A 1 2, B nombor 1 saja.
Okey, dah. Ada orang nak share? Cepat, ada orang nak on camera? Saya nak tengok. Ada tak? Kalau tak, hantar dalam grup kelas pun boleh. Siapa tak nak on, kalau tak nak on camera, hantar kat grup kelas. Okay, good. Alif. Alif. Kau, aku baru nak tengok. Okay, Alif. Okay, saya pinkan Alif punya. Sekejap. Okay, Alif. Okay, cantik. Okay. Okay, Alif. Okay, good. Boleh. Okay. Orang lain ada? Siapa nak tunjuk? Tahniah, Alif. Tak ada, Okay, saya akan tunjuk. Okay. Okey, kalau awak tengok yang ini, okay, saya padam balik yang ini. Ni tadi kita dah buat semua. Okey, saya ubah soalan. Awak tengok, saya akan ubah soalan ni. Tengok di sini. Soalan saya, 2 sin. Okey, saya tak nak 2x lah. Saya buat 1 je dulu. Oh, sorry. Okey, 2 sin x. 2 sin x, lepas tu saya tambah dekat sini macam ni. 2 sin x, saya kata tambah 1. Jadi, 2 sin x, graf untuk 2 sin x ialah kita akan tengok di sini. Okey, untuk graf 2 sin x, macam mana cara nak lukis 2 sin x? Okey, tengok hati-hati. Okey, saya akan buat ini 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Saya dah share screen belum? Ada. Dah, okey. Jadi ini graf sin. Satu putaran saya letak sini. Dia positif. So saya naik dan saya turun. Tu dia. Ini graf sin saya. Kalau kat sini 2, contohnya, buat lagi. Jadi awak tengok kat sini graf kita. Kalau awak tengok graf kita ni, dia akan sorry. Sorry. Okey, jadi graf kita dia mendatar, jangan terlampau tajam. Okey. Allah Akbar. Tengok sengit-sengit. Saya tak guna pembaris. Kalau saya tekan pembaris, dia ni sensitif. Okey, ini kalau saya nak buat 2x. So, sini 360, sini adalah 180. Okey, tengok hati-hati. Soalan kata tambah 1. Bila dia kata tambah 1 dekat sini, apa yang perlu buat ialah, tengok, kita akan tukar pada awak punya paksi x, paksi y. Okey, kalau awak tengok dekat sini, macam dalam buku ni tadi, dia kata dekat sini, dia ada graf cos. Lepas tu, dia katakan, darjah di bawah menunjukkan graf fungsi y sama dengan cos x. Lakas setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Jadi, ini graf dah ada graf, memang dia dah lukis. Dia suruh kita lukis graf yang sama. Okey, graf yang sama iaitu di mana ada tolak 1, ada tambah 1. Okey, cara dia, awak tengok kalau soalan tu saya punya tambah 1 kan? Awak tengok 2 ni 2 tambah 1. Kita ubah dekat paksi y aja. 2 tambah 1, 3. Okey? Kemudian kita tengok 0 tambah 1. 0 tambah 1 jadi berapa? 1. Okey? Tadi sini negatif 2. Negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. Bermakna paksi x awak akan turun. Tadi tu 0 kan? Ke atas, turun bawah. Okey, jadi tak faham. Boleh tak Eva? kenapa? Saya tak faham yang apa atas negatif 1 tu. Okey, ni macam ni. Kan tadi asalnya 0 kat sini kan?
Dekat sini dia kata tambah 1. Kosong tadi kosong, tambah 1 jadi 1. Kat sini tadi 2 kan? Tambah 1 jadi 3. Kat sini tadi negatif 2 kan? Tambah 1 jadi negatif 1. Faham? Faham tak? Confused. Okey, ini tadi asalnya kosong kan? Kat sini asalnya kosong kan tadi? Hello? Ya cikgu. Soalan tadi asalnya situ kosong. Okey, dekat sini asalnya 2 sebab atas ni 2. Kat bawah ni negatif 2 sebab sini 2. Jadi dia kata tambah 1. Bila dia tambah 1, 2 tambah 1. Okey, 2 tambah 1 dia akan jadi 3 sebab dia 2 tambah 1. Tadi kat sini kosong. Kosong tambah 1 jadi 1. Okey, tadi negatif 2. Tadi kan negatif 2 tambah 1. Bermakna sini jadi negatif 1. Kalau sini negatif... Okey, berapa? Ini negatif 1, ini 1 bermakna kosong dekat sini. Jadi awak turunkan ini 180, ini 360. Jadi kita akan padam kita punya paksi X yang asal. Tu dia. Itulah graf kita. Jadi sebenarnya dalam kes ini apa yang saya nak tekankan, kamu tak akan padam graf. Sebab graf yang kamu buat tu dah susah nak buat dah. Dan sangat cantik dah kamu buat. Jadi kalau kamu padam, dia akan menyusahkan kamu nak kena lukis lagi graf yang lain. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya ajar dekat kamu di sini adalah kita padam paksi. Sebab paksi tu cuma pakai pembaris saja. Jadi awak boleh padamkan. Faham? Faham? Okey. Jadi kalau tengok soalan dalam modul dia ada graf. Kita kena lukis graf yang baru dekat dia. Okey, awak tengok saya akan okey, ni graf tangent. Okey, kita buat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia bagi graf tangent. Okey. Okey, tu graf awak. Ini soalan graf nombor 2. Okey, soalan B. Okey, so dekat situ. Sekarang, ini graf yang dah ada dalam buku. Dia kata lukiskan untuk tangent Y sama dengan tangent 2X. Bila lukis Y sama dengan tangent 2X, dia sebenarnya, awak tengok macam ni. Kalau yang asal, dia akan mendatar macam tu. Kalau dia tangent ada nilai, kalau 1 tu, jadi kalau dia 2, sebenarnya bentuknya sama. Cuma, tangent tu dia akan jadi macam ni. Dia akan ke dalam sikit. Dia akan ke dalam sikit. So, ini akan jadi begitu. Okey, ini akan jadi begitu. Warna merah. Itu untuk tangent 2X macam soalan B yang pertama. Okey, kita tengok dekat soalan. Saya cuba jap. Okey. Tengok dekat soalan nombor soalan A yang nombor 3. Soalan A nombor 3, kalau awak tengok dekat situ. Okey, soalan A nombor 3, dia dah ada graf. Graf yang asal adalah Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X, kita pun buat cos X. Okey, graf cos. Jadi tadi macam biasa letak titik, letak titik, letak titik. Okey, dia kata cos, jadi saya ambil dari sini. Okey. Okey, itu graf dia. Okey, jadi sekarang saya padam yang asal. Ini graf yang asal untuk Y sama dengan cos 2X. Tetapi soalan kata yang soalan minta kamu buat di situ adalah, kita tengok yang pertama, dia suruh awak buat Y sama dengan 1/2 cos X. 1/2 cos X. Jadi, untuk soalan yang asal, sini 1, sini negatif 1, ini kosong. Walaupun 1, saya guna 2 baris. Kenapa? Kalau 1 nanti, kalaulah graf kamu nilai dia 1, kamu guna 1 baris, pendek je graf kamu. Tak naklah pendek sangat. So minimum kita guna 2 baris.
Jadi kalau dia suruh tunjukkan Y sama dengan setengah cos X, untuk setengah cos X awak tengok saya gunakan warna biru. Jadi graf awak ni setengah dekat sini, so ini setengah dekat sini, setengah kat sini. Tu graf awak. So dia akan jadi di sini. Tu graf awak. Y sama dengan setengah cos X. Faham? Boleh? Boleh tu. Okey. Seterusnya. Okey, kita buat lagi graf cos X. Y sama dengan cos X. Jadi, okey, ini 360 darjah. Tapi awak tengok soalan B, apa yang dia minta. Soalan B dekat situ adalah dia nak kamu buat Y sama dengan cos 2X. Cos 2X, kita kena buat 2 putaran. So, bila buat 2 putaran, graf cos kita akan dekat lagi sini. Jadi, dia akan jadi ini kat sini. Ini akan naik kat sini. Okey. So, ini tetap macam tu. Okey. Lepas tu. Okey. Macam tu. Okay. Dia macam tu. Ini akan bercantum kat sini. Warna biru tu adalah untuk cos 2X. Iaitu dia ada 2 putaran. Sampai 360 darjah. Itu untuk graf yang kedua. Boleh? Ini graf yang pertama. Ini graf yang kedua. Okey, you tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya dekat sini. Iaitu untuk soalan C. So, ini saya buat garisan. Ini buat macam biasa dulu. Okey, kita nak graf cos. So, sini 1, negatif 1. So, saya akan buat anggaran. Dia mula dari sini. Itu dia. Okey, lepas tu kita akan padamkan. Jadi, kita akan buat di sini. Ini adalah 360 darjah. Sini kosong. Okey, jadi awak tengok. Kita tengok yang soalan yang dia minta. Ini yang dia dah ada. Soalan minta kamu buat Y sama dengan cos X tolak 1. Macam tu. X tolak 1 maksudnya yang ini awak kena lukis graf baru. X tolak 1 maksudnya ni tadi kan 1 kan? Ni 1 kan? 1 tolak 1 jadi berapa? Kosong. Jadi kosong. Okey, yang kosong tolak 1 jadi negatif 1. Bermakna graf kita akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Sekejap tu graf kita yang baru. Yang warna biru. Okey, maksudnya kita turun bawah sebab dia tolak 1. Graf yang asal kita turunkan bawah. Kalau dia kata tambah 1, awak naikkan atas. Kalau dia kata tambah 1, graf tu akan naik ke atas. Faham? Boleh? Okey. Okey. Okey, so kalau okey kita tengok. Okey, awak siapkan dulu modul awak tu. Okey, dan sebenarnya dah habis dah tajuk ni. Dah habis, kita tinggal bincangkan soalan-soalan. So untuk next class minggu depan, okey, seperti biasa hari Isnin tu saya dah bagi tahu dengan pihak pentadbir yang kita ubah jadual hari Isnin supaya pastikan semua orang join. Okey, jadi kita akan jumpa hari Isnin. Kita pergi yang waktu itulah pukul 11.30 itulah. Okey, kita akan bincangkan soalan-soalan dalam modul. So saya harap kamu siapkan dulu modul. Okey, tolong buat dulu. Jadi maksudnya nanti masa saya bincang tu kamu tak adalah zero. Tolong buat modul muka surat. Cuba muka surat 96. Dan soalan objektif tu kita akan bincangkan. Boleh? So, awak ada masa lagi 15 minit. Awak boleh sambung buat modul yang tak siap lagi muka surat 95. Saya ada dalam Telegram. Kalau ada soalan-soalan, boleh tanya di Telegram. Faham? Boleh? Boleh. Okey, so jangan lupa tolong isi kehadiran, jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat awak. Okey? Okey, sekejap. Kita tengok kehadiran sekejap.
Kehadiran baru 17 orang. Memang pun yang lain tak ada kan. Okey. So saya stop dekat sini. Okey, siapa yang tak join minggu lepas, awak boleh tengok balik link yang saya share untuk kelas minggu lepas. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu.